Hello guys, welcome back to my channel Sebi Love. Ramai vote nak part 2. Part 2 yang teddy bear tu pun Sebi tak buat. Tapi disebabkan ramai nak part 2 Langkawi, cerita masih segar, marilah kita cerita part 2 kita. So, let's start. Ingat tak aku ada cakap yang aku terkena dekat dalam kereta sorang-sorang. Sebelum tu aku dah terkena kat Pantai Cenang. Waktu aku cakap aku nak pergi makan dekat Pantai Cenang. Selama aku berjalan Pantai Cenang, memang aku rasa tak ada orang. Aku pergi seorang. So macam tak ada orang ikut aku, tak ada orang tegur aku, tak ada. Jadi aku pun singgah makan dulu. Bila aku pergi makan dekat betul-betul Pantai Cenang yang ada persembahan tu, kedai dia memang sedap lah. Tiba-tiba aku dah selesai makan, aku nampak lah, sebab kedai dia menghadap pantai kan, pulau yang menghadap pantai pulau macam tu. Jadi aku pun rasa macam aku nak pergi ke sana. Faham tak? Korang bayangkan lah, waktu tu tengah hujan tau geng. Tengah hujan lebat. Lepas tu aku tergerak hati macam ada orang panggil aku dekat pulau tu, Pantai Cenang tu. Ada orang panggil aku kat Pantai Cenang. So aku pun rasa macam aku gerak seorang. Aku gerak seorang-seorang. Sampailah aku dah termasuk betul-betul dalam pertengahan air tu kan. Dalam pertengahan air tu, sampai ada seorang pakcik ni tegur aku. Dia tegur aku, dek. Lepas tu aku macam, ya? Macam tu. Waktu tu memang nak pergi mana tu? Lepas tu aku macam, saya nak pergi situ pakcik. Aku tak tahu kenapa aku boleh jawab aku nak pergi ke pantai tu. Lepas tu pakcik tu kata, tak boleh, ini dah malam. Pakcik yang tegur aku tu adalah pakcik yang jaga dekat Pantai Cenang. Korang tahu tak, dekat Pantai Cenang tu dia ada persembahan malam-malam kan. Pakcik tu lah yang uruskan semua benda tu. Kiranya macam dia yang jaga-jaga part itu, part inilah. Lepas tu aku cakap lah macam, bila pakcik tu kata tak boleh pergi kat pantai tu, aku pun macam bergerak. Aku bukan mengundur, aku pergi ke depan lagi, aku gerak. Sampailah pakcik tu terpaksa kata, adik, jangan. Memang banyak kali dia kata jangan. Sampailah aku tersedar. Aku tersedar bila aku punya yang hujan lebat tu, bila terdengar kilat. Bila aku terdengar kilat, terus aku macam tersedar yang macam, aku ni sebenarnya kena pukau dengan orang. Kau tahu tak, kena pukau dengan orang, kena pukau dengan orang, tak tahu pasal apa. Sampailah aku macam, aku cakap macam tu kat pakcik tu. Aku terus je. Pasal pakcik tu kata, adik okey ke tak? Pasal aku cakap, saya okey. Aku terus macam tu, aku terus takut. Bila aku terus takut, aku terus settle cepat-cepat. Aku fikir aku tak boleh duduk lama kat Langkawi ni. Aku kena balik. Aku tak boleh duduk dalam masa yang begitu lama. Aku kena call orang untuk uruskan tiket aku. Sampailah malam tu, aku tak pergi balik resort lagi. Aku pergi beli coklat. Sebab takkanlah walaupun aku nak balik dengan tangan kosong kan. Waktu aku beli coklat, memang ramai orang lah. Tak ada ramai sangat lah kat Langkawi. Macam boleh lah. Memang aku dah settle beli coklat semua tu. Aku pergi kat kereta. Aku bawa kereta sewa. So bila aku drive malam tu, aku pakai Waze sebab aku lupa mana. Yelah, kita baru datang tempat orang. Dan aku pun jarang pergi Langkawi. Memang last aku pergi pun zaman-zaman aku kecil sangat. Zaman aku sebelum masuk sekolah menengah. Sekarang ni aku dah habis belajar, dah habis universiti, dah habis macam-macam. So sangat lama. So aku pakai Waze. Aku tulislah resort aku. Bila aku tulis resort aku macam ikut je. Selama tu aku ikut je. Memang waktu tu aku banyak-banyak mengucap. Sebab yelah, waktu tu malam tau. Korang bayangkan waktu tu malam sangat. Langkawi pun bukan tempat yang bandar. Kiranya tempat perkampungan. Kalau korang banyak lorong, sana nak masuk, sini nak masuk. Sampailah aku termasuk lorong belah kiri. Sepatutnya aku punya resort, aku akan masuk belah kanan. Tapi aku tak tahu, mungkin silap aku tak teliti tengok Waze.
Sampailah aku kena U-turn. Korang bayangkanlah, resort aku tu daripada Pantai Cenang hanya mengambil masa 8 minit saja. Tapi disebabkan aku punya U-turn tu salah, sampailah aku kena mengambil masa dalam 20 minit. Waktu tu aku terus rasa yang aku nak menangis sebab tempat tu gelap, gelita dan tak ada orang pun jalan. And jalan tu memang jarang-jarang kereta lalu. Yang aku kena teruskan walaupun macam ini sebenarnya dugaan aku pergi Langkawi. Aku ikut je Waze tu, aku ikut and then tiba-tiba Waze tu sampai satu tempat gelap. Memang mula-mula ada lampu ada lampu. Tiba-tiba aku terpaksa naik satu bukit ni. Aku pelik kenapa aku kena lalu bukit ni. Dia bukan bukit macam Getih Highland tak. Dia bukit dia macam korang naik sikit macam tu. Aku tak tahu tempat tu kat mana. Memang waktu tu gelap dan aku ikut je Waze tu cakap. Bila aku tengok bukit ni, lama-lama lampu tak ada. For first ada lampu, tiba-tiba tak ada lampu. Pasal aku macam fikir positif. Mungkin ada kereta, bila kita lalu sini, mungkin ada kereta yang balik lalu sini. Jadi tak apalah kan, at least ada kereta, tak apa. Tapi sepanjang aku jalan tu memang tak ada kereta langsung. Kosong panjang. Sampailah aku macam tak apa, aku teruskan lagi sebab aku nak keluar. Kalau aku U-turn balik, macam mana aku nak tahu jalan lagi kan? So aku kena pusing lagi susah. Bila aku teruskan, memang aku rasa dalam tak ada dalam masa 5 minit tau. Macam perjalanan aku tu tak ada langsung kereta. So aku dah rasa takut. Sampailah aku ada berhenti. Aku kena cari laluan untuk U-turn balik. Walaupun sebenarnya aku tak nak U-turn, tapi aku fikir kalau aku pergi ke depan, aku takut aku masuk ke alam lain. Aku tak ada fikir negatif ke apa korang. Cuma kita seorang, kita perempuan. Lepas tu waktu malam. Dan Langkawi tu bukan tempat main-main, tempat bersejarah. Dan lagipun kita ada buat silap dekat Tasik Dayang Bunting. Dan aku takut benda tu menghantui aku lah. Itu yang aku fikir. Sebab aku terlalu fikir silap aku kat Tasik Dayang Bunting. Aku tak minta izin. Sampailah badan aku rasa berat. Sampailah aku rasa sesuatu. Sampailah aku kena U-turn tu, aku terus fikir yang perjalanan aku walaupun kosong, tak ada orang, tiba-tiba ada seorang muncul. Korang bayangkan, ada seorang muncul. Itu yang membuatkan aku rasa Aku tak fikir waktu tu makhluk halus ke. Aku tak fikir benda apa datang, tak. Jujur aku tak fikir ni hantu ke, malam-malam datang muncul, tak. Tapi aku fikir itu orang tua nak minta tolong. Aku fikir tu je. Waktu tu memang walaupun aku dalam ketakutan, tapi aku fikir sebab dia memang kelibat macam orang tua. Dia macam dia duduk tepi jalan. Sebab waktu aku U-turn ni jalan ni, aku nak U-turn tu, aku straight ke depan. Korang bayangkanlah, kereta tak ada. Daripada mananya makcik tu boleh ada? Korang faham tak makcik tu boleh ada? Lepas tu makcik tu ada dengan anak dia. Jadi sebab tu aku tak fikir takkanlah hantu ni nak 2 orang ke. Korang fikir logik lah. Kalau kau jadi kat aku pun, kau tak akan fikir ini adalah makhluk halus. Korang akan fikir ini manusia. Sebab dia ada budak. Korang tahu tak, dia ada budak, ada anak dia. So aku memang tak stop. Aku teruskan perjalanan aku. Sebab aku fikir kalau aku stop, aku dah buat benda yang silap juga. Walaupun kita tahu benda tu bukan makhluk halus, tapi kita tak tahu asal dia daripada mana kan. Aku teruskan perjalanan aku dan aku tengoklah aku punya cermin tu. Aku tengok cermin. Aku tengok belakang. Makcik tu tak ada. Korang bayangkan, yang aku tengok tu makcik tu tak ada. Bila aku dah tahu makcik tu tak ada, aku terus bawa kereta laju. Aku bawa kereta laju. Aku dah rasa tak sedar hati. Aku ikut Waze sampailah aku pergi balik tempat lorong kanan sepatutnya, bukan lorong kiri aku kena lalu. Sampailah aku jalan bawa tu, aku dah singgah satu tempat yang berbau bunga. Kau tahu tak bunga putih tu? Bunga melo
Yang bau betul-betul kuat gila. Kuat sangat. Korang tahu tak, kuat. Korang bayangkanlah, aku tak buka tingkap, tapi macam mana aku boleh bau tu sampai ke dalam kereta aku. Itu yang membuatkan aku rasa macam, rupanya tempat yang aku singgah tu sampai aku boleh bau tu adalah satu tempat persinggahan. Satu tempat persinggahan yang dikatakan tempat tu, korang bayangkanlah, tak ada kereta. Aku lalu tak ada kereta. Lepas tu tiba-tiba aku pun malam tak nampak rumah sebelah tu ada ke, rumah sebelah ni ada. Memang kita tak akan nampak, kita akan focus waste. Lagi-lagi kita takut, betul tak? Sampailah aku ternampak satu tempat persinggahan yang boleh berehat. Jadi aku macam pelik, kenapa lampu pula ada? Sedangkan jalan kita ni kosong dari tadi. Kenapa tiba-tiba ada lampu? Bila ada lampu tu lah, saya rasa okey lah, dah tenang, dah okey kan. Lepas tu nampak ada orang duduk dekat tempat persinggahan. Dan duduk tu bukan makcik, tapi ada budak. Pasal saya macam fikir, budak ni daripada mana? Budak mana-mana. I tak stop tak geng, I tak stop. Tapi kita akan bawa kereta, kita confirm lah. Walaupun kita dalam keadaan takut, tiba-tiba kita akan rasa pelik, kenapa tempat ni berlampu sedangkan tadi tak berlampu. So I akan pandang budak tu, daripada mana datang dia. Tapi I tak layan, I stay straight lagi. Perjalanan I nak U-turn tu, kiranya berapa banyak kali I kena kacau dengan makhluk-makhluk yang I tak tahu asal daripada mana. Sampailah I dah sampai resort. I terus balik, mandi, I settle semua solat macam I cerita tu. I rasa tenang. Tapi waktu I tidur, dalam berapa minit lah, 30 minit I nak lelapkan mata, I dengar orang menangis. Lepas tu I dah rasa macam jiran I kot, dia ada anak kecil kan. Tapi ini resort ni mana boleh dengar, faham tak? Resort ni private, maksudnya kau duduk jarak jauh dengan orang. Macam mana kau boleh dengar budak menangis sampai sekuat macam ni? Lepas tu saya macam, tak apalah, teruskan tidur. And aku rasa lain pula. Bila aku rasa budak yang menangis tu, tiba-tiba aku dengar macam ada orang ajak aku bermain. Dalam resort tu. Tapi saya cakap jujur, resort tu tak berhantu langsung. Bukan resort tu berhantu. Sebab apa? Resort tu baru saja dibinakan ayat BM aku. Lepas tu aku pun macam, aku okey, aku duduk dalam selimut, aku okey, aku macam okey, aku boleh tidur lagi ni. Lepas tu aku buka surah Al-Kahfi, aku buka surah Al-Kursi, semua aku buka. Selamatkanlah aku sebab aku nak balik esok je. Aku tak nak sambungkan perjalanan aku untuk bercuti di sini. And then aku terlelap. Bila aku terlelap, aku tengok aku punya lansir kat tepi tingkap tu terbuka. Korang tahu tak, I punya resort tu dia jenis yang tarik. Dia bukan lansir macam ni, dia tarik macam you nak turunkan atau tak nak turunkan. Dia macam tu. So I macam pelik, siapa yang tarik? Kalau nak kata lansir kalau macam ni, dia boleh macam angin masuk boleh bergerak. Tapi I punya lansir tu dia macam tarik. You faham tak yang selindo yang macam, yang jenis tarik yang orang-orang kaya punya, tarik angkat macam tu. So siapa yang tarik sampai boleh bergerak ni kan? Bila I tengok, ada benda dekat tingkap tepi tu. Contoh tingkap tu lah kan, ada benda warna putih berkerut. Memang orang tua. Lepas tu pegang budak. So I macam okay, I rasa tak selamat. Waktu tu memang I cakap jujur, I tak nangis, tapi I terus call orang yang I sayang lah. I call, I macam okay, I cerita semualah. Cerita I suruh teman I sampai tidur. Dia kata cool down, insyaAllah tak ada apa-apa. So macam mana I nak tidur ni, sebab I nampak benda-benda macam tu kan. And then kita pun dengar surah. I masukkan I punya lansir tu, I masukkan tarik ke dalam lah. I masuk, I tutup balik, I pergi. So I tengok balik, tak ada apa-apa. Okay, tak ada dah.
So itu mungkin halusinasi ataupun gangguan I lah. I fikir dua tu je. So I masuk atas katil. Duduk atas baring kat atas katil tu. And then I pun terus fikir, kenapa I fikir tu je, kenapa apa benda tu dan kenapa benda tu kacau. Sampailah yang I cakap kat you, I ingat cerita I dekat tasik dan putih. I fikir, I ingat perakhiran I kat situ. Rupanya I bukan perakhiran I kat situ. Kiranya I baru tersedar, perempuan tua dengan budak. Baru I sedar kisah tasik dan putih ni pasal perempuan yang mengandung. So bila lah I tersedar dengan cerita tu, I baru tahu benda tu kacau I sampailah sekarang. Bukan sekarang waktu ni, tapi waktu I dekat Langkawi. Itulah membuatkan I memang cakap betul. I cakap I minta maaf. I cakap seorang. I cakap duduk atas katil dan I cakap, aku minta maaf, aku pergi tempat kau, aku tak minta izin, aku minta maaf, kita doa banyak-banyak. Jangan buat macam ni pasal ekor my mom. I cakap macam mana ni, macam mana nak selesai benda ni kan. So my mom cakap tak apa, jangan panik, jangan tu ke apa kan. Okay, insyaAllah tak ada apa-apa. Tidur je, bangun subuh ni settle semua. So I try tidur. Lepas tu okay, Alhamdulillah bila I dah selesai baca surah, I banyak doa semua tu, I minta izin jangan kacau I lagi semua tu, I boleh tidur dengan tenang. Dan I pun nak check out daripada resort I. And then orang resort pun rasa pelik lah, kenapa nak check out awal. Sebab macam you check in dan check out macam ni, you tak boleh check out macam tu je kan. Tapi I cakap I urgent, I ada hal, I terpaksa cakap macam tu. Kalau tak dia takkan, yelah macam deposit semua tu kan, you faham tak. So I cakap minta maaf, I tak boleh nak stay lama, I nak tukar. I cakap I tukar plan, I nak balik awal, I ada urgent kerja. So dia faham sebab resort tu okay. I pun hantar kereta sewa I tu memang kat airport dengan tempat resort I dekat gila, dekat je, tak jauh, sama lah dekat dengan Pantai Cenang. So waktu I bawa kereta tu, I trauma macam dia bukan, yelah orang macam pelik kenapa trauma kan, sebab kita seorang malam kan. I trauma macam I takut nak jalan. Tapi kalau I tak bawa kereta, siapa nak bawa kereta? Takkan I nak tinggal kereta tu macam tu kan. So waktu tu I tak fikir nak ambil Grab ke, I tak fikir langsung I fikir nak bawa kereta senang uruskan I punya. Sebab I jenis suka drive, I tak suka macam habiskan duit I untuk Grab ke apa, tak suka. Lepas tu waktu I bawa kereta tu, I duk fikir kenapa jalan begini. Yelah waktu cerah kan, jalan macam ni je, tapi banyak gila halangan I nak balik waktu tu. I fikir sampailah I dah sampai airport. I try pergi satu kedai kat airport Langkawi ni yang coklat. Kau tahu tak coklat banyak-banyak? Sebab kat situ ada daim lah. Sebab waktu I pergi tak ada daim, so I beli kat situ. I try masuk kedai tu, I beli daim. Lepas tu I cakap kat cashier tu, daim ni susah nak jumpa, kat sini ada. Lepas tu dia kata sini memang susah nak jumpa daim kat sini, tapi kat akak memang sentiasa ada. Dia kata macam tu. So okay lah, keluar daripada kedai tu, I dah lepas beli coklat semua tu kat situ je. I beli kat airport je, okay. And then I balik sampai KL. Bila I sampai KL, Alhamdulillah I selamat. Sebab apa I selamat? Sebab I dah lepaskan semua waktu I dekat Langkawi. I dah lepaskan doa, I dah lepaskan minta izin, minta maaf semua. Alhamdulillah benda tu tak bawa I sampai ke KL. Benda tu tak kacau I. Itu sahaja cerita I. Itu sahaja. Akhiran cerita kacau kat Langkawi habis, selesai. Itu sahaja korang. Sebab dia kacau bukan sehari. Pagi I dia kacau dia separuh hari. Dan saya pun tak bercuti 3 hari 2 malam, 4 hari 2 malam 4 hari 3 malam saya cuti sekejap sebab kacau benda misteri ni kan. Itu sahajalah guys. Okay guys, so disebabkan video kita dah post untuk part tu yang korang tunggu-tunggu, dan macam biasa video ni kita dah cakap dalam live, kita akan bagi giveaway kau. So kalau korang nak, korang masuk live Sebi, okay? Masuk
pukul 9 macam biasa. 9 malam ni. Sekarang korang pergi masuk sebab kita buat live. Korang yang kena subscribe dan tengok video je boleh join giveaway ni. So good luck yang siapa dah subscribe dan tengok video kita. Bye.